Rahim Samati, Samati bangsa yang bermati, Samati tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Pertama dan pertama mari kita berikan syukur kepada Allah SWT di atas limpahan gunanya. Kita masih dapat bertemu berkumpul dengan Allah pada pertemuan pagi ini. Dan juga Samati terima kasih di atas keluarga Samati saya ini bulan ke ini. Terima kasih saya akan kepada tuan-tuan dan perempuan yang sentiasa bekerja, sokongan dan dukungan di laksanakan peradilan pagi ini. Jadi tak masih lagi saya ingin menyebut kepada keluarga Samati saya ini untuk memulakan keluarga pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في تقويل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, tuan pengerusi, tuan penasihat, tuan imam, JK masjid serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya dapat kita berkumpul pada malam ini sebelum PKP. Sebelum PKP ini adalah malam yang terakhir. Sebelum 12 malam ini akan ditutup sekatan, di mana ada PKP lah. Jadi tak boleh keluar rumah, dah tak boleh nak duduk-duduk lepak masjid main game kita, tak boleh. Tak boleh dan sebagainya. Jadi semuanya dihadkan. Jadi alhamdulillah kita malam ini kita diberi keizinan oleh Allah SWT untuk duduk di dalam majlis ilmu ini setelah kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Jadi ini adalah peluang kita. Jadi sebab itu kita kena manfaatkan. Kita kena niat iktikaf dalam masjid ini. Kita buat baik di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah nampak usaha kita ini. Dan apabila kita tidak dapat untuk duduk pada esok hari, mudah-mudahan Allah nampak usaha kita pada hari ini. Itu yang penting tu. Sebab tu malam ni ramai. Sebab besok nak PKP di tempat tu. Jadi mudah-mudahan ramai ini berterusan hingga ke akhirnya lah. Mungkin generasi ni yang akan datang, yang akan mewarisi tuan-tuan dan puan-puan pada masa akan datang. Sebab tu eloklah dididik dengan awal untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Itu yang pentingnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita pada malam ini akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Fiqh Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada malam ini kita akan berdengung. Kita akan menceritakan sedikit berkenaan dengan istinja, yang di mana dalam kitab Fiqh Manhaji ini bab bersuci daripada najis adalah bab istinja yang paling terakhir sekali. Maknanya selepas habisnya bab istinja ini, maka kita akan masuk kepada bab bersuci daripada hadas. Jadi istinja ni pada malam ini sebelum PKP ni kita habiskan bersuci daripada najis. Itu kita habiskan bab istinja. Jadi tuan-tuan, kita telah pun belajar berkenaan dengan istinja menggunakan batu, yang di mana batu ini terdapatnya beberapa syarat.
Batu ini bukannya menggantikan air, tetapi dia adalah kaedah yang boleh digunakan untuk beristinja. Jadi itu kena faham tu. Jadi terdapat beberapa syarat untuk menggunakan batu, tisu, daun kering ke apa ke. Benda yang kesat ini digunakan untuk beristinja. Jadi kita pun telah belajar berkenaan dengan istinja itu. Dan seterusnya kita pula telah belajar berkenaan dengan adab, yang di mana adab ketika qada hajat. Jadi kita telah pun belajar berkenaan dengan adab buang air dan beristinja ni, yang di mana kalau kita tengok agama lain mana pernah ajar. Agama Islam dia yang mengajar bab istinja ni, bab qada hajat ni. Adab-adab dia macam mana. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Salman Al-Farisi mengatakan Nabi Muhammad SAW ini mengajar semua perkara, hatta al-khira'. Hatta khira' maksudnya apa? Hatta sehingga kan bab dalam tandas pun Nabi cerita juga. Nabi, sebab itu agama Islam ini adalah agama yang syumul, agama yang sempurna, yang menceritakan daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Sebab itu kita kena beruntung kita hidup di dalam Islam. Itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat terbesar kita adalah nikmat Islam. Sebab apa? Islam ni mengajar kita semua perkara. Islam ada undang-undang. Kalau kita ni ada akal kita berpandukan kepada aturan Allah SWT. Sebab itu pentingnya. Kita ada orang Kristen ni, dia menghadap akal sahaja, tapi dia tak ada wahyu yang membimbing dia. Oleh sebab itulah kita belajar adab yang paling kecil. Yang macam kita macam kecil lah, tetapi sebenarnya dia adalah besar bagi kita. Kerana apa? Apabila kita mengikuti adab ini, kita dapat pahala sunat, dan kita akan tahu mana yang haram dan halal dalam bab istinja ini. Jadi insya-Allah kita telah belajar berkenaan dengan adab yang berkaitan dengan tempat buang air. Yang di mana adab buang air ni tak boleh tempat sebarangan. Tak boleh tempat orang lalu lintas, tak boleh beristinja atau qada hajat di lubang, di dalam air yang tenang dan tidak mengalir, dan di bawah pokok yang berbuah. Ini tak boleh kita qada hajat dekat situ. Jadi itu adalah tempat-tempat yang dilarang. Manakala adab yang berkaitan dengan cara masuk di dalam masjid pun ada belajar juga. Masuk ke dalam tandas. Yang di mana masuk dalam tandas ini, kita kena masuk dengan kaki kiri. Kerana apa kaki kiri? Sebab kita masuk ke tempat yang buruk, tempat yang kurangnya berkat. Sebab itu kita kena masuk dengan kaki kiri, dan kita keluar dengan kaki kanan. Kerana apa? Kaki kiri dan kanan ini merujuk kepada, kiri ini merujuk kepada keburukan, dan kanan selalunya ke arah kebaikan. Sebab itu bila masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Jadi sebab apa? Kaki kanan ini sebab nak dapat pahala lebih dengan kaki kanan ni. Kaki kanan kita masuk masjid, kita dapat pahala lebih. Dan apabila kita keluar masjid dengan kaki kiri, kaki kanan itu adalah kaki yang terakhir dapat pahala lebih. Sebab itu kaki kanan yang amat penting. Jadi macam tu juga dengan tandas. Tandas ini adalah tempat yang kotor. Kita masuk dengan kaki kiri dulu, dan kita keluar dengan kaki kanan. Jadi itu adalah adab berkenaan dengan cara masuk dan keluar. Dan kita juga kena baca doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk dalam tandas. Hafal tak? Hafal. Apa doa dia? Itu adalah doa masuk tandas. Maknanya selalu amalkan tu. Jadi kalau kita baca doa je, kita dapat pahala. Pahala masuk dalam tandas. Jadi bukan setakat pahala sahaja, tapi melindungi diri kita daripada setan yang melihat kita ni. Sebab kita bila qada hajat, kita buka aurat tak? Kita buka. Jadi Allah lindungi kita daripada setan yang nampak aurat kita ni. Jadi keluar tandas pun ada doa ni juga. Ghufranaka Rabbana alhamdulillahillazi adhaba 'anil adha wa 'afani. Itu adalah doa untuk keluar daripada tandas. Sebab tu doa ni semua yang penting. Kerana apa? Kerana doa ini kita bermunajat kepada Allah SWT untuk melindungi kita. Setelah itu selain itu dapat kita berpahala. Pahala kita membaca doa. Dan juga apabila kita masuk dalam tandas tu,
kita tak boleh membawa kalimah-kalimah Allah. Tak boleh ada kalimah Allah, tak boleh ada kalimat, ada nama Nabi, ada nama malaikat, dan juga Al-Quran tak boleh bawa, kitab-kitab fake, kitab-kitab agama tak boleh bawa. Kerana apa? Kerana ada nama Allah dalam tu. Jadi tak boleh masuk dalam tandas, kena letak luar. Jadi kita telah belajar berkenaan dengan adab keluar masuk. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan belajar pula berkenaan dengan adab yang berkaitan dengan arah. Jadi kita nak berak ni, kita kena tahu, jangan sebarangan berak je. Kejap kiri, kejap kanan. Jadi kita ada tompek. Kejap menghadap kiblat. Dia ada cara dia. Jadi haram menghadap kiblat. Haram menghadap kiblat. Mana kiblat sini? Haram menghadap sini. Time nak buang hadas kecil apa, nak kencing tak boleh hadap sini. Atau membelakanginya. Maknanya belakang di sini. Kita berak kat sini, belakang kiblat. Tak boleh. Jadi ada syarat dia, tapi ada benda dia. Jangan baca sampai sini saja. Ketika buang air, sekiranya berada di tempat lapang. Maknanya kat tempat lapang lah, bukannya dalam tandas. Macamnya kita tempat lapang, contohnya apa? Macam padang. Kita berak kat padang contoh. Dekat semak, kita masuk hutan, tak ada tandas kan, kat semak kita berak. Jadi dekat sini kita kena pastikan arah kiblat kat mana. Tak boleh kita nak tak tahan mona ni, kita berak kat mana-mana. Kita harap ada kiblat. Sedangkan kita ada kiblat dekat situ, makanya hukumnya adalah haram. Maknanya berdosa kita menghadap kiblat dan membelakanginya. Kerana apa? Kerana kiblat ini adalah tempat yang agung. Oleh sebab itu kita kena muliakan arah kiblat ini. Kita tak boleh menghadap kiblat. Itu kalau tempat yang terbuka. Macam tu juga dengan menghadap kepada kiblat yang dahulu, iaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni adalah kiblat pertama sebelum diarahkan kiblat ke Makkah. Tahu kan? Jadi kiblat yang adab ke Baitul Maqdis ni, makruh kita menghadap ke Baitul Maqdis ni jika di tempat yang lapang. Baitul Maqdis. Yang tadi kalau hadap kiblat haram, tapi kalau hadap ke Baitul Maqdis dia adalah makruh. Dan juga makruh kalau kita menghadap ketika kita buang air kecing dan berak tu, kita menghadap matahari dan kita membelakanginya. Ada matahari pun tak boleh. Ketika nak berak tu, contoh kita kat padang, dekat semak, dekat hutan, tak boleh hadap ke matahari dan juga membelakanginya. Begitu juga dengan bulan. Bulan pun tak boleh. Jadi sebab apa? Sebab itu adalah tanda kebesaran Allah SWT. Jadi sebab itulah ulama melarang kita untuk menghadap matahari dan bulan dan membelakanginya. Faham tak? Kalau dalam hutan kita tak tahu mana arah kiblat. Tak apalah, dah tak tahu macam mana kan. Tapi kalau belajar ilmu falak kita akan tahu. Kita akan tengok pokok tu. Kalau macam saya belajar dulu kan, ilmu falak, pokok tu kalau matahari hadap ke sini, kat situ mesti tak ada lumut. Belakang tu mesti ada lumut. Sebab apa? Dia jarang kena matahari. Sebab tu timbulnya lumut tu. Jadi kita tahu matahari kat sini. Jadi kita kena tahu berapa wahid bulan. Contoh bulan setiap 3 bulan sekali matahari akan berubah. Kejap ke sini, kejap ke sini, kejap ke sini. Jadi ilmu falak ni kita kena tahu. Tak ramai yang belajar falak. Tak ramai yang belajar falak. Tapi tak mengapalah. Tak tahu, terpulanglah nak mana-mana. Sebab kita tak tahu. Contoh kita sesat dalam hutan, kita tak tahu mana arah kiblat, kita nak sembahyang. Jadi kita bertawakal kepada Allah SWT. Jadi ilmu falak ni pun dikira sebagai ilmu yang penting lah. Kita kena tahu. Jadi kalau masuk hutan ke, masuk semak ke, masuk ladang ke, kita kena tahu ilmu falak ni. Contoh kita tak tahu kiblat. Sekarang nak mudah. Telefon macam-macam ada. Letak je ada apps kan. Situ tunjuk. Kadang offline pun ada juga kan. Jadi dia dah mudah sekarang ni. Zaman dulu yang susah. Kena tengok bintang, tengok matahari dan sebagainya. Kalau matahari tak ada Ustaz, Tak ada matahari. telefon bateri kau. Telefon bateri Tu dah pasrah, dah tak ada apa tu. Kita pun tak ada. dia ditutup. Oleh ni lah. Oleh apa dah? Pokok-pokok semua tu. Dia dah hutan. Hmm. Matahari itu Mendung lah. mendung. Manduk.
Macam hujan ke pagi lah. Hmm. Mana ada macam ni. Itu sebab tu lah kita tawakal lah. Dah tak ada cara yang perlu kita tahu. Yang tak ada cara dah. Kita dah ilmu kita dekat situ je. Tak ngapa lah. Mana yang boleh ngadap mana-mana kiblat. Nak berak ke nak sembahyang ke. Tak sengaja nak buat macam mana. Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, tak apa. Dan juga tadi yang haram menghadap kiblat jika di tempat yang lapang dan tidak ada perlindungan yang melindungi auratnya. Maknanya tak ada dinding yang menghalangnya. Begitu juga haram berbuat demikian di dalam binaan yang bukan disediakan untuk tempat buang air dan tidak memenuhi syarat-syarat pelindung seperti di atas. Maknanya haram juga di dalam binaan. Binaan itu contohnya binaan yang lama. Binaan bangunan tinggal ataupun kita nak basuh baby kita, berak baby kita dalam sinki. Jadi walaupun dalam bangunan, tetapi dia haram juga menghadap kiblat dan juga membelakanginya jika dia bukannya tempat itu, bukannya tempat untuk memang disediakan untuk tandas, untuk qada hajat. Jadi kalau kita berak kat bangunan lama, walaupun dia ada tiang, walaupun dalam tempat yang tertutup, tapi dia bukan yang disediakan untuk qada hajat, bukan tempat khas untuk qada hajat, maka dekat situ tak boleh juga untuk menghadap kiblat. Sebab tu penting lah. Dan ada syarat dia. Kalau kena ada pendinding. Kalau tempat binaan, kita duduk dalam tempat binaan yang ada dinding tu, disyaratkan jarak antara perlindung tersebut dengannya tidak melebihi 3 hasta. 3 hasta ni, satu hasta. Kalau 3 hasta, 1, 2, 3, maknanya lebih kurang 150 cm. Panjang ni lah lebih kurang. Maknanya antara dinding dengan kita tu tak boleh lebih daripada 150 cm. Jika kita tinggal di dalam bangunan yang lama ataupun kita duduk di dalam semak. Contohnya kita kerja di ladang. Contohnya lah, kita kerja di ladang, kita tepi tu ada sungai. Ada sungai. Lepas tu kita buat tempat khas untuk tandas. Mana kita pasang dinding, kita buat dinding semua tu kan. Syarat dia dinding tu dengan kita tak boleh lebih daripada 150 cm. Memang tempat khas tu. Manakah tempat yang lapang, yang besar, tapi ada dinding. Dinding tu tak boleh lebih daripada 150 cm. Dan dinding tu, jarak tu lebar dia kan 150 cm, tapi kalau tinggi dia tu sekadar untuk menutupi aurat kita saja bila kita duduk. Kita duduk agak-agak berapa je? Dalam lebih kurang 50 cm. Dalam satu hasta, bila kita mencangkung, dah tak nampak aurat kan. Jadi dinding ni dia pun dah dikira sebagai syarat. Dah boleh untuk tak menghadap kiblat. Faham tak? Maksudnya macam ni. Dia tak boleh haram ni, menghadap kiblat ni, bila di kawasan yang lapang ataupun yang tak ada dinding, yang tidak menepati syarat sahaja. Kalau tepati syarat, bolehlah menghadap kiblat. Bolehlah menghadap kiblat. Syarat dia 150 cm daripada kita tu, dinding dia tu. 150 cm jarak dia dengan kita, 150 cm tidak boleh lebih. Kalau lebih, kita hadap kiblat juga haram. Faham tak? Kalau lebih daripada 150 cm, kita menghadap kiblat haram ketika itu. Tetapi kalau ada kurang daripada 150 cm, maka kat situ tak mengapa. Tak mengapa untuk menghadap kiblat. Jika binaan tersebut memang disediakan untuk tempat buang air, maka harus menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi kita kat Malaysia ni dah mudah. Ada tak nampak orang berak bersepah-sepah? Tak ada, jarang kan? Tapi kat negara luar banyak macam tu. Dekat negara China, kat Mesir pun ada, negara Arab, kat India, berak bersepah-sepah. Jadi kita kat Malaysia ni memang ada sistem yang teratur. Jarang nampak orang yang berak tepi jalan, melainkan orang gila saja. Tapi kita tak tahu yang bila kita akan berlaku juga. Contoh kita duduk hutan. Sebab tu kita kena belajar, kita kena tahu. Nak menghadap kiblat, nak ada qada hajat, tak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya. Itu kena tahu. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, kita dah ada tandas yang disediakan khas untuk tandas, maka dekat situ boleh menghadap kiblat.
Sebab apa? Sebab dia ditutup. Memang tempat khas untuk menghadap kiblat, tempat khas untuk qada hajat. Jadi ini untuk mazhab Syafi'i saja, tapi mazhab lain dia haramkan terus. Maknanya dalam bangunan ke tak dalam bangunan ke, tetap tak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Mazhab Syafi'i ada kelonggaran sikit jika tempat itu adalah tempat khas untuk qada hajat, iaitu tandas. Sebab tu kita kat Malaysia ni memang beruntunglah. Beruntung sebab Malaysia ni sistem dah teratur, tak macam negara lain. Betul tak? Jadi kalau kita tengok cerita Tamil, cerita Hindustan kan, ada orang tengah berlakon-lakon, belakang tu tengah berak belakang. Ada yang macam tu berak bersepah-sepah. Jadi kita kat Malaysia ni beruntung. Betul lah tu. Banyak apa bom dah kat situ. Jadi hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi baulin aw ghaid walakin syarriqu aw gharibu." Maksudnya, apabila kamu di tempat buang air, janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakanginya, sama ada ketika buang air kecil atau air besar, tapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Maknanya timur dan barat. Ketika itu kiblat arah utara, jadi timur dan barat ini bukannya menghadap kiblat dan juga bukan membelakangi kiblat. Jadi sebab tu kita kena tahu, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa tak boleh menghadap kiblat dan juga tak boleh membelakangi kiblat. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ini adalah hadis sahih. Tegahan ini khusus kepada berada di padang pasir yang luas atau tempat-tempat seumpamanya yang tidak ada sebarang perlindungan. Jadi ayat daripada hadis ini menunjukkan tempat ini adalah tempat yang padang, tempat yang padang pasir. Zaman dulu kan kalau tak ada tandas kan, dia macam Nabi Muhammad SAW kan selalu bermusafir, selalu bermusafir. Jadi bila dia nak qada hajat tu, dia akan pergi ke gunung yang tinggi tu, dia akan pergi di sebalik gunung tu. Maknanya di lurah lah. Maknanya di sebalik gunung tempat tinggi tu, dia akan qada hajat dekat bawah tu. Selalu orang Arab akan buat macam tu. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW mengajar, apabila nak qada hajat pada ketika itu, tak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ni hadis lain tak? Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustadbiral qiblah mustaqbilus syam. Maksudnya ni Ibnu Umar. Ibnu Umar ni adalah Abdullah Ibn Umar. Maksudnya kenapa dia, aku naik di atas bumbung rumah Hafsah. Kenapa Abdullah ni nak naik rumah Hafsah? Siapa Abdullah ni? Siapa Ibnu Umar ni? Siapa Ibnu Umar kepada Hafsah? Kenapa dia tiba-tiba nak masuk rumah isteri Nabi? Kenapa? Kerana Hafsah ini adalah akak kepada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ni adik kepada Hafsah. Hafsah ini adalah anak kepada Umar. Faham tak? Sayyidina Umar dia ada dua anak. Pertama Hafsah, yang kedua adalah Abdullah. Jadi Abdullah boleh masuk ke rumah Hafsah. Jangan salah sangka lah, kenapa masuk rumah perempuan ni? Tak boleh. Sebab ni rumah akak dia. Seperti dia orang nak masuk rumah dia. Aku naik di atas bumbung rumah Hafsah untuk sesuatu tujuanku. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kat sini kita nampak Ibnu Umar ini melihat Rasulullah SAW qada hajat sedangkan dia membelakangi kiblat. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini ada dua perbezaan dalam dua hadis ni. Pertama tadi Nabi cakap tak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, tapi Nabi sendiri yang buat membelakangi kiblat. Sebab apa? Jadi kita akan tengok tegahan dalam hadis yang pertama membawa maksud tempat yang bukan disediakan untuk buang air dan tempat-tempat seumpamanya yang tiada perlindungan. Manakala peristiwa dalam hadis yang kedua pula membawa maksud tempat yang memang disediakan untuk membuang air dan tempat-tempat yang lain seumpamanya.
Maknanya hadis ini menunjukkan, dua hadis ini pertama sekali menunjukkan tu tempat yang lapang. Manakala hadis yang kedua membenarkan menghadap kiblat dan membelakangi pula, disebabkan tempat itu memang tempat khas untuk qada hajat. Jadi sebab itu boleh mendepani kiblat dan boleh juga membelakangi kiblat. Sebab tu hadis ini walaupun nampak berbeza, tapi setelah ulama mengkaji, dia adalah ada sebab dia. Sebab pertama sebab padang pasir, yang sebab kedua adalah tempat khas untuk qada hajat. Faham tak adik? Faham ya? Maknanya kalau dalam tandas tu tak ada masalah lah kalau tak ada kiblat. Tapi seelok-eloknya kalau nak design rumah, seelok-eloknya janganlah ada kiblat. Sebab apa? Kita kena menghormati kiblat ni. Sebab kiblat ni adalah tempat yang agung. Sebab tu kita kalau design rumah sendiri, jangan menghadap kiblat. Tapi kalau dah rumah tu memang dah siap sedia, nak buat macam mana kan? Duduk je lah. Sebab tu memang tak ada masalah pun dalam mazhab Syafi'i. Dengan cara ini, masuk kedua-dua hadis tersebut tidak bercanggah. Namun demikian, makruh membuang air di tempat yang bukan disediakan khas untuknya, sekalipun ada pelindung. Maknanya makruh membuang air di tempat yang bukan disediakan khas. Kita buang kat mana? Contohnya kat rumah orang, tak boleh lah. Memang tempat bukan khas. Contohnya tempat yang bukan khas, macam tanah orang, rumah orang, tanah orang. Kita ataupun laut itu milik orang lain, kita pergi berak dalam laut tu. Ataupun kita pergi berak kat pantai, orang punya, tak boleh. Memang bukan disediakan tempat khas untuk tandas. Maknanya makruh lah di situ hukum dia. Jadi itu adalah berkenaan dengan adab yang berkaitan dengan arah. Apabila kita duduk di dalam hutan, dalam padang pasir yang bukan disediakan tempat yang khas, tak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya. Itu satu, haram. Yang kedua, makruh menghadap matahari dan bulan dan membelakanginya. Dan juga makruh menghadap kepada Baitul Maqdis dan membelakanginya. Jadi haram, makruh. Itu berkenaan dengan arah. Jadi faham ya? Arah ni dah faham ya? Faham. Jadi kita pergi kepada adab yang keempat, iaitu adab membuang air. Jadi kita telah belajar tempat, kita telah adab keluar dan masuk tandas, kita telah belajar berkenaan dengan arah. Jadi kita belajar pula berkenaan dengan adab membuang air ni. Membuang air pun ada adab. Kedudukan orang yang buang air hendaklah memberatkan duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan lutut kaki kanan. Maknanya, faham tak? Bila kita nak berak ataupun nak kencing, kita macam, saya tunjuk kita duduk, faham Kita duduk kaki kiri kita ni macam ni, dan kaki kanan kita kena pegang ni, kena mengangkat kaki kanan, lutut ni. Ini cara kita kencing ataupun cara kita berak macam ni. Kita berak lah, kencing lah. Jadi kaki ni kena angkat. Kalau kita buat macam ni kan, tapi kena macam ni. Sepatutnya adab macam ni, kaki kiri depan untuk duduk ke kaki kiri ni, tapi kat sini kena naikkan. Tapi kalau dekat duduk tu macam mana? Angkat dua-dua. Tak, duduk kan ada tempat. Tanah duduk. Tanah duduk tak boleh lah. Duduk lepas rosak pula. Pecah. Orang tua tak apa lah, macam adik-adik ni kan. Jadi itu cara dia untuk duduk ketika qada hajat. Kerana apa? Bila kita duduk kedudukan macam tu, lutut kanan ni akan menolak isi kita. Isi dalam perut ni dia akan tolak lah. Mana kalau ada angin ke apa, dia tolak. Sebab tu nak mudah berak, kena duduk macam tu. Ada hikmah kan? Ada hikmah dia. Tu kedudukan ketika nak buang hada besar. Kena duduk macam tu lah yang tadi yang saya ajar tadi. Macam tu cara duduk dia. Dan juga jangan melihat ke langit. Mana kalau kita termonong atas kan, tak boleh lah. Isap rokok, menghadap ke langit. Dan juga melihat kemaluannya. Jadi kita tak boleh melihat ketika buang air besar, kita tak boleh melihat kemaluan. Tak boleh melihat kemaluan atau najis yang keluar tu. Tapi kalau sebab perubatan, boleh lah. Contoh kencing sebab nak cek kencing manis, tu boleh.
cek najis tengok darah ke tak ni. Tengok buasi kan. Sebab tu kena cek. Jadi kalau tak ada apa-apa perubatan ke apa ke, tak boleh tengok. Makruh lah, bukan tak boleh haram, tapi makruh. Tengok kemaluan kita, tengok najis yang keluar daripada tempat kita berak. Lepas tu kena jaga adab ni betul-betul. Jadi kalau kita jaga adab ni, kita ingat sunnah Nabi, kita dapat pahala pada ketika itu. Dan juga hal demikian kerana perbuatan tersebut tidak sesuai dalam keadaan begitu. Manakala kita berak, jangan hadap langit, jangan hadap bawah, kita hadap depan je. Kita ada apa? Pintu. Kita ada pintu, kita ada enselo. Kita ada tu lah. Tapi kalau yang hadap langit dan hadap ke bawah, tak boleh. Tak boleh. Jadi begitu juga makruh bercakap-cakap dan seumpamanya ketika buang air. Mana dalam tandas tu tentulah nak borak dengan member. Oi, siapa dalam tu? Orang dalam menyebut hantu apa. Jadi dia bercakap-cakap. Cakap-cakap pun tak boleh. Maknanya makruh. Jadi sebab itu jangan bercakap-cakap di dalam tandas melainkan dalam keadaan terpaksa ataupun darurat. Contohnya orang member tengah jaga line. Member nak berak ni, member seorang jaga line. Tiba-tiba member yang jaga line tu nampak ular nak datang dekat member tu. Jadi bolehlah bercakap pada ketika itu. Woi, ada ular tuan. Ada ular, tapi kau nyok kau. Itu lagi. Bercicirkan berak tu. Jadi sebab tu kalau ada ular time kita duduk dalam tandas tu, kita boleh bercakap ketika dalam keadaan terdesak. Jadi hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarud alaihi. Maksudnya seseorang lelaki lalu ketika Rasulullah SAW buang air kecil, dia memberi salam tetapi baginda tidak menjawabnya. Selalunya apabila Nabi berjumpa dengan sahabat, Nabi akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Maknanya zaman Nabi ni susah sahabat ini nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Kerana apa? Rasulullah SAW akan bagi salam dulu. Walaupun ada sahabat cuba untuk berselindung di sebalik semak, nampak Nabi lalu, dia nak keluar nak bagi salam, tapi Nabi SAW bagi salam dulu. Jarang Nabi Muhammad SAW jawab salam. Selalunya para sahabat yang akan jawab salam. Jadi ketika itu dia excited dengan sahabat ni, excited dengan nak bagi salam. Dan tu Nabi Muhammad SAW ketika itu kadang hajat. Dan kalau sahabat itu bagi salam, Nabi senyap. Ketika itu menunjukkan bahawa apabila kau ada hajat, tak boleh bercakap walaupun menjawab salam. Walaupun menjawab salam dan sebagainya, tak boleh bercakap-cakap. Hadis seterusnya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruj ar-rajulani yadribani al-ghaib kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalik. Maksudnya, janganlah keluar dua orang menuju ke tempat buang air dalam keadaan aurat terbuka sambil bercakap-cakap ketika buang air, kerana Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap perbuatan tersebut. Riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Jadi berdasarkan hadis ini tuan-tuan, kita tak boleh bercakap, tu satu hal. Jadi yang kedua, bila kita nak masuk tandas tu, janganlah time tu kita nak londehkan seluar. Selalu buat macam tu kan. Dan nak tunggu member dalam tandas tu, kita rondehkan dulu seluar. Jadi jangan menunjukkan aurat kita di depan orang lain. Selalu kita buat macam tu. Keluar tandas elok ni, tunjuk poster kan. Ramai macam tu, betul lah lelaki ni. Kalau duk asrama macam tu lah. Duk asrama memang macam tu. Keluar bilik air, duk tunjuk poster. Jadi tak boleh. Nabi SAW berkata Allah SWT murka terhadap perbuatan tersebut. Sebab tu kena elakkanlah benda-benda macam ni. Dan juga dikiaskan selain itu seperti perbuatan makan dalam tandas tak boleh, minum dalam tandas tak boleh, perlakuan yang sia-sia dan seumpamanya ketika membuang air sama seperti tergahan tersebut. Jadi makan, minum tak boleh ketika kau ada hajat.
Kalau rokok macam mana Ustaz? Rokok tu lah. Rokok ni tak tahulah, terpulang lah. Rokok kan, selalu orang paling sodap isi rokok tentulah kan. Dah ada hukum. Petah lagi dalam Jadi ni ketika buang ada kecil qada hajat. Ini adalah hadap ketika membuang qada hajat. Jadi selain itu terdapat juga tidak afdal kencing berdiri. Maknanya tak boleh berkencing diri ni. Boleh, tapi dalam keadaan tertentu. Sebab Nabi SAW juga ada hadis mengatakan Nabi ada ketika dia kencing berdiri, nak menunjukkan keharusan kencing berdiri ni. Tapi ada hadis mengatakan dia tak digalakkan, tak boleh kencing berdiri. Sebab itu apabila kita nak duduk, kita nak qada hajat, kita kena duduk macam posisi yang tadi. Tak boleh berdiri walaupun ada keharusan dekat situ. Dan juga apabila kita nak qada hajat ni, kita seloknya adab kita adalah guna alas kaki, selipar. Kita masuk dengan selipar dan juga kita menutup kepala kita seperti songkok, kopiah ataupun kain ke apa ke, tutup kepala kita. Itu adalah adab ketika qada hajat. Jadi itu adalah berkenaan dengan yang keempat, iaitu adab membuang air. Jadi terdapatnya beberapa lah adab membuang air ni. Dan yang kelima yang terakhir sekali ialah beristinja dengan tangan kiri. Maknanya nak bersihkan najis tersebut dengan tangan kiri, tak boleh dengan tangan kanan. Hendaklah beristinja dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis, sama ada dengan air, batu dan seumpamanya atau seumpamanya, yang seperti mana kita telah belajar. Kerana cara ini lebih baik. Makruh beristinja dengan tangan kanan. Maknanya tak boleh kita bersihkan kemaluan kita itu dengan tangan kanan, sebagaimana makruh menyentuh zakar dengannya. Maknanya tak boleh menyentuh zakar ataupun ke belakang kita ni dengan tangan kanan. Maknanya kena tangan kiri. Sekiranya perlu memegang zakar untuk membersihkannya dengan batu atau pekerjaan yang lain, maka hendaklah memegang batu tersebut dengan tangan kanan tanpa menggerakkannya, sementara tangan kiri memegang zakar dan menggerak-gerakkannya untuk membersihkan tempat keluar najis. Maknanya kalau kita nak bersihkan tempat kita tu, tempat kemaluan kita tu, contohnya kita tisu ataupun ada tali paip contohnya. Jadi nak bersihkan tu, kemaluan kita tak boleh dipegang oleh tangan kanan kita, kena tangan kiri. Kanan kiri pegang. Dan juga apabila kita ada tisu dan sebagainya, tisu tu kita letak sini statik, tapi zakar kita tu yang kena gesek-gesek kan. Benda ni kan benda lucah ni, hukum ni bab adab ni. Contoh ni kepada zakar kita buat macam ni. Dekat tisu tu. Maknanya itu adalah nak menunjukkan kemaluan kita itu tak boleh dipegang oleh tangan kanan. Hatta kalau nak macam ni sekalipun, kena macam ni juga. Sama juga macam makan pakai tangan sudu dengan garfu. Kita makan garfu dengan tangan kiri, sama juga sepatutnya kena tangan kanan. Tapi kebiasaan kita ni makan garfu dengan tangan kiri, betul tak? Sebab tu kena tukar tabiat tu. Maknanya makan dengan tangan kanan. Macam tu juga dengan menggunakan alat untuk beristinja ni. Istinja kalau menggunakan tisu, zakar tu kita pegang, gesek-gesek ini. Ini statik, bukannya ni menggosok ni, tapi ni yang menggosok tisu tersebut. Itu adalah cara-cara dia, adab dia. Maknanya hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Maksudnya apabila seseorang daripada kamu buang air kecil, janganlah kamu memegang zakar dan beristinja dengan tangan kanannya. Dengan tangan kananmu, maksudnya kita lah. Tak boleh pegang tangan kanan dan juga tak boleh pegang tu, melainkan zakar tu yang gesek kan, tisu tersebut. Jadi ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah kelima-lima adab berkenaan dengan qada hajat ni. Nak membuang hajat ni ada adab dia. Ni bab kecil ni.
apatah lagi bab yang lebih besar lagi. Banyak adab yang kita kena belajar. Sebab apa? Sebab adab ini membentuk diri kita, dan juga apabila kita mempelajari adab ini, kita mengajar kepada anak-anak kita dan adik-adik kita, mak kita dan sebagainya lah. Oleh sebab itu pentingnya kita belajar adab ni. Pertama, kita dapat pahala kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terdapatnya beberapa hikmah. Contohnya, kita berak, kita akan lawas. Sebab apa kita mengamalkan ni, syaitan juga tak akan nampak. Kalau tak ajar kita tu, kita buka aurat, syaitan tak nampak. Sebab apa? Sebab kita baca doa. Dan juga apabila kita time nak buang hadas kecil tu, kalau kita tak keluar, masih lagi tak lawas, kita kena beristibrak. Iaitu maknanya kena berdehem-dehem ataupun mengurut kemaluan kita tu sampailah hilangnya air kencing dalam tu. Beristibrak. Beristibrak ni banyak cara. Selalunya berdehem-dehem ataupun mengurut, ataupun tembak air ke dekat tu sampai dia geli-geli, dia pancut. Ada cara itu, banyak cara untuk menghilangkan air kencing tersebut yang terdapat di dalam zakar kita. Ini terdapatnya beberapa cara. Wajib bila terasa syak dekat situ. Tetapi dia menjadi sunat apabila dah terasa tak ada tapi kita nak beristibrak juga. Jadi itu ketika itu adalah sunat. Sunat. Jadi cukup sekadar ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya tutup majlis kita pada malam ini, sebelum PKP, saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada sebarang persoalan, kalau ada adik nak tanya, jangan mengeluh. Ada nak tanya? Tak ada, semua faham ya? Lepas ni bolehlah praktik kan. Lepas ni kalau kita sebelum ni kita tak tahu, kita dah tahu, kita praktik kan. Jadi kalau tak ada sebarang pertanyaan, cukup sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mengucapkan selamat ber-PKP kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah Al-As.